Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent sepakat menggenggam kecemerlangan. Salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin sekalian, saya Cikgu Fazir Masibu dari SK Timbua Ranau akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Seperti biasa, sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Jadi kita akan ada satu sesi perkongsian pendek mingguan untuk menjadikan ruang menunggu kita lebih bermakna. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa dalam kesibukan anda. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah Your Network is Your Net Worth. Network ini ialah jalinan persahabatan kita dengan rakan-rakan. Rakan sekerja, so jalinan profesional kita. Dan juga mungkin jalinan sosial kita. Memangnya kita mempunyai kemahiran, skill is fine, kita pintar, genius is splendid, but the right context are more valuable than either. Kalau anda lihat paparan di sebelah kanan. Right? So kita perlukan rakan sejawat kita sebagai dalam jaringan kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan ada dalam jaringan CDL. Dan jaringan CDL ni merupakan satu jaringan di mana anda boleh mengenal pasti kelebihan di antara rakan-rakan yang boleh menjadi penyokong kepada anda. Boleh menjadi penyumbang inspirasi kepada anda. Boleh menjadi sebagai rakan kongsi maklumat, rakan kongsi nasihat dan sebagainya. So, anda memerlukan network, jaringan anda. Porter Gale ni dalam buku dia kata, your network is your net worth. Bila kita kata social capital, kita ada professional capital. Professional capital ni kecekapan kita dalam tugas kita, profesionalisme kita, iaitu khususnya dalam PDP. So, your social capital adalah keupayaan anda untuk bina rangkaian hubungan peribadi dan profesional yang tulen. Bukan modal kewangan anda. Kerana rangkaian hubungan peribadi dan profesional adalah aset yang paling penting dalam portfolio kendiri anda. Apa rangkaian dia? Dia duta guru, dia edufluencer. Apa rangkaian dia? Dalam rangkaian itu ada ramai orang. Tapi nak membentuk rangkaian baru bukan tentang memanjat tangga nak dapat promotion, kenaikan pangkat dan sebagainya. Ia adalah tentang kerjasama. Kerjasama di antara guru matematik dengan guru-guru lain umpamanya. Penciptaan penghasilan bersama, kreativiti, perkongsian ilmu, dan yang paling penting ialah hubungan berasaskan nilai jangka panjang. So ada 4 petua rangkaian kita nak yang terbaik sekali. Yang pertama, kita boleh gunakan teknologi untuk mempercepatkan usaha jalinan rangkaian kita. Yang kedua, kita jangan memandang rendah nak hadir persidangan atau mesyuarat dan sebagainya. Kerana itu dianggap sebagai poket kuasa. Power pockets yang merupakan bantu kita mengenali orang lain dan juga bina rangkaian kita. So, beberapa panduan lah untuk kita bina rangkaian kenalan kita. Kadang-kadang yang mengambil beberapa bulan, tahun untuk bina rangkaian kenalan kita. Dan ini adalah sesuatu untuk seumur hidup. So, masih lagi kenalan daripada kita mula jadi cikgu sampai sekarang, kita masih ada kenalan-kenalan kita. Dan gunakanlah media digital. Tetapi
Yang paling penting bagi saya ialah nombor 4. Cari keseimbangan antara taker versus giver. Apa maksud taker versus giver? Kita jangan hanya nak ambil peluang dapat ilmu daripada orang lain, dapat tolong bantuan daripada orang lain untuk bantu kita dalam apa-apa projek. Kali-sekala kita juga menawarkan, jangan bimbang, saya ada modul ini. Saya boleh kongsikan modul ini. So be a giver. Tak payah cemburu. Tak payah, kita follow prosper thy neighbor. Semua orang boleh maju. Tak perlu kita nak cemburui lah siapa-siapa. So kongsi. So don't be a taker, also be a giver. Kongsi. Jangan bimbang, saya tahu macam mana. Saya ada rancangan mengajar sekian yang boleh dikongsikan. Anda boleh gunakan sebagai panduan. Why not? Dengan guru novice, guru baru yang datang ke sekolah. Dan sebagainya, ada guru yang tak pandai IT. Don't worry, saya boleh bantu anda. Semua itu adalah sebahagian daripada pembinaan rangkaian. So jangan lupa, don't just be a taker, but also be a giver. Lebih banyak yang anda berikan kepada orang lain, semakin banyak yang anda perolehi juga. Believe in that. Right? So kadang-kadang kita bagi kontak. Jangan bimbang, hubungi cikgu ni. Dia boleh bantu anda dalam perkara ni. Nak sediakan, nak bagi ceramah, bagi form 5 lah. Ada ke siapa-siapa cikgu yang anda kenali yang cukup arif tentang mata pelajaran sejarah umpamanya. So beri kontak. Beri maklumat. Beri nasihat. Komen yang membina. Kesilapan, kesalahan, kekurangan ada pada setiap individu. Jangan kita lihat kekurangan, kesilapan atau kesalahan seseorang. Kita lihat kelebihan. Right? Kita hanya selalu sokong usaha. Kita hanya tak tengok outcome saja. Usaha itu sama penting dengan outcome. Kadang-kadang lebih penting. We must also reward our effort. Jangan sekali bila nak minta tolong baru kita call ya. Orang akan tahu. Tapi setengah orang, dia sentiasa tolong. Tapi menjadi sesuatu yang lebih sesuai kalau kita keep in touch regularly dan ada follow up. Mana bina rangkaian, kita kena jaga apa yang kita janji. Kita kotakan janji kita. Dengan rakan-rakan pun, rakan sekerja pun. Tak apa, saya akan bantu anda besok. Pukul 3, tamat sekolah, tak apa, kita duduk bersama, saya tunjuk you macam mana nak isi markah. So, ingat, siapa yang anda kenali bercakap dengan anda. Tapi siapa yang berada dalam rangkaian anda akan menyusun strategi dengan anda untuk mencapai matlamat atau membantu menyelesaikan isu. Siapa yang anda kenali percaya pada apa yang anda lakukan. Apa yang kita lakukan dalam CDL, mereka yang kenali kita percaya, tetapi siapa yang berada dalam rangkaian-rangkaian kita ni, rangkaian CDL kita ni, tidak kira apa yang kita lakukan, mereka sentiasa akan bersama kita. Mereka percayai kita. Networking can be one of the most powerful routes to personal growth. Untuk pertumbuhan perkembangan diri kita. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, buku, makalah, majalah dan sebagainya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way we learn. And don't forget, kita adalah individu yang tidak terdendang, the unsung heroes. Work hard in silence. Let your success be your noise. Work hard, tak apa. Kerja keras cikgu-cikgu di luar sana. Tak apa, orang recognize kita, tak lihat kita, tak apa. Tapi bila nak kita berjaya di sekolah dan pada masa depan, itulah yang kita harapkan. Itulah kepuasan menjadi seorang guru. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas sesi snippet tadi. Ia sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Bagi pendapat saya, dengan memiliki hubungan yang baik, seseorang dapat memperoleh sokongan
bimbingan, dan reputasi yang positif. Ini semua menyumbang kepada kejayaan profesional maupun pribadi. Selain itu, membangun hubungan yang tulen dan saling menguntungkan dapat memperkuat jaringan dan membuka peluang untuk inovasi dan kerjasama. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi, Datuk Dr. Mahendra Singh atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat, menguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cikgu Tetabang. Kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-87 Cikgu Hausen Justin, Cikgu Ezlin Laduni, dan Cikgu Jaida Wasili, Puan LC Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Cikgu Fazir Masibu dari SK Timbua Ranau akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri 87. Hashtag Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu bantu Cikgu. Untuk pengetahuan semua, Mita Tabang adalah perkataan yang diambil dari bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi CD hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on ini ialah yang pertama berkongsi ilmu dan kemahiran, kedua membangunkan kompetensi guru, ketiga meningkatkan keupayaan, dan keempat membina jalinan dan jaringan berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini Anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian seterusnya dari CDL. Kita teruskan. Saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah-penceramah CDL siri 87 kita pada hari ini. Berikut saya bacakan biodata pembentang-pembentang dari SK Timbua Ranau yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Hausen Justin, merupakan guru penolong kanan pentadbiran SK Timbua Ranau, telah berkhidmat selama 10 tahun dan beliau juga adalah guru inovasi terbaik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan merupakan Edufluencer 3.0 KPM. Pembentang kedua, Cikgu Ezlin Laduni, merupakan guru pemulihan dan telah berkhidmat selama 8 tahun. Yang ketiga, Cikgu Jaida Wasili, merupakan guru matematik, telah berkhidmat selama 23 tahun dan merupakan guru ikon inovatif SK Timbua Ranau. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah, siri ke-87 kita pada hari ini, pembentang-pembentang akan membuat perkongsian yang bertajuk Modul Easy Go, yaitu satu modul yang memberi panduan mudah untuk pembinaan inovasi murid. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus bertanya jika ada kemuskilan di dalam ruangan chat, dan saya atau para pembentang akan membacakan soalan Anda bila ada ruang dan peluang. Baiklah, dipersilakan para pembentang untuk memberikan perkongsian.
Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Fazir Masibu. Terima kasih atas kebersamaan semua rekan-rekan guru yang sempat hadir bersama-sama dengan kami sekali lagi, guru-guru daripada SK Timbua. Bersama-sama kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan barisan pencerama yang bersama-sama dengan saya, yaitu pertama Cikgu Ejden Laduni, dan yang kedua bersama-sama juga kita pada petang ini, yaitu Cikgu Jeda Wasili. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas ruang dan peluang untuk berkongsi dalam platform pendidikan ini kepada CDL Sabah, Pak Lisi dan tim. Terima kasih juga kepada PPD Ranau, pada Guru Besar SK Timbua Enjik Rusdi bin Haji Tamid, dan seterusnya rekan-rekan guru yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami, khususnya di SK Timbua Ranau, dan seluruh guru-guru yang berada di seluruh pelosok negeri Sabah, bahkan di seluruh Malaysia pada petang ini. Baiklah, bagi meneruskan pembentangan pada petang ini, pada petang ini kita akan melihat kepada sebuah modul yang akan dikongsikan oleh rekan-rekan saya. Jadi guru-guru boleh bertanya terus langsung pada rekan pembentang sekiranya terdapat kemuskilan dan sebagainya berkaitan dengan pembentangan pada petang ini, di mana kami siap sedia untuk membantu rekan guru. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembentangan yang lebih dalam lagi yang dibentangkan oleh Cikgu Ezlin tentang modul ini, saya ingin membentangkan dan menerangkan sedikit mengenai pendidikan STEM, di mana kalau kita lihat kemerosotan yang ketara dalam minat pelajar terhadap bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM di negara ini telah menyebabkan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengarahkan KPM secara khusus menubuhkan satu pasukan khas untuk mencari penyelesaian segera. Jadi skenario yang berlaku pada ketika ini adalah kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi itu adalah kurang, yang dimana mereka lebih cenderung untuk memilih bidang lain selain daripada STEM. Melalui laporan yang telah dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), terdapat beberapa faktor yang digariskan di bagaimana mengapa Malaysia menghadapi cabaran. Yang pertama, sudah pasti dari segi keupayaan dan juga kuantiti tenaga pengajar STEM yang kurang, di mana kita kekurangan dari segi kemahiran pedagogi, pengetahuan kandungan, dan motivasi untuk mengajar lebih berkesan selain infrastruktur dan sumber yang tidak mencukupi seperti makmal, peralatan bahan, dan juga teknologi digital. Justru Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar dan inisiatif untuk memupuk pendidikan STEM seawal di peringkat sekolah rendah, termasuk memperkenalkan rangka kurikulum inovatif berasaskan pembelajaran secara inquiry dan bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah dan integrasi dan sebagainya. Jika kita lihat tinjauan yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, hanya 21% murid menyatakan semangat untuk mengikuti kursus STEM pada ini berasaskan data yang diambil pada tahun 2019 berbanding 47% yaitu pada tahun 2012. Oleh yang demikian, mari kita menyokong usaha dan hasrat kerajaan untuk meneroka dan mengkaji inisiatif serta dasar amalan pendidikan STEM yang berkesan, dan sekaligus kita akan mendapatkan hasil yang memberangsangkan daripada pendidikan STEM ini. Kalau kita lihat di dalam slide ini adalah merupakan keperluan pendidikan STEM yang digariskan. Kalau kita lihat, STEM adalah merupakan jawaban bagi masa depan, di mana penggerak kepada ekonomi baru, kita dapat menghasilkan penciptaan para penginovasi dan juga menyelesaikan masalah-masalah baru. Ekonomi yang berasaskan inovasi memerlukan bakat STEM yang akan menjadi penginovasi dan pencipta di masa hadapan. Kalau kita lihat, terdapat beberapa keperluan dari segi landscape ekonomi dunia, di mana pengetahuan berteraskan internet mudah alih, mobile internet, big data, internet of things, IoT telah mengubah landscape sosioekonomi global. Dan seterusnya, kalau kita lihat
revolusi perindustrian 4.0, di mana kecerdasan buatan dan juga revolusi maklumat. Kita dapat lihat pada ketika ini di mana bukan saja penggunaan daripada media sosial, tetapi bagaimana syarikat-syarikat dan company-company yang besar sudah mulai menjurus kepada teknologi seumpama ini. Di dalam Internet of Things, di mana jaringan peralatan yang seperti kalau kita melihat dalam pembacaan seperti kendaraan, peralatan rumah, dan peralatan untuk yang khususnya yang bahan yang berasaskan elektronik, banyak perisian sensor ataupun connectivity yang membolehkan peralatan ini saling berhubung, dan perkataan networking itu sangat jelas banyak digunakan pada masa sekarang. Dan seterusnya kalau kita lihat bagaimana landscape pekerjaan menjelang tahun 2022 dan ke depan sehingga pada kini, di mana terdapat banyak pekerjaan baru yang kita lihat yang 10 tahun sebelum ini itu amat sukar kita gambarkan itu pasti akan wujud. Namun pekerjaan-pekerjaan yang baru wujud ini memerlukan pendidikan STEM seawal yang mungkin agar murid-murid kita dapat mendapatkan kemahiran maklumat dan juga pendedahan STEM di peringkat yang lebih awal. Seterusnya, bagi ke arah pembudayaan amalan STEM, kita ingin melihat kepada kemenjadian murid secara keseluruhan, di mana kita ingin menghasilkan murid yang seimbang dan holistik. Kalau kita lihat kepada pendekatan STEM bagi negara luar, di mana kalau kita lihat pendidikan STEM di negara luar seperti di Thailand, di mana institusi swasta menyokong metodologi secara komprehensif untuk pendidikan STEM. Di mana pendidikan STEM ini bukan hanya merangkumi kepada prinsip sains, teknologi, engineering, dan mathematics, tetapi juga merangkumi prinsip kerohanian, prinsip kesadaran dalam sekitar, dan tanggung jawab sosial dan inventif. Jadi di kerajaan Korea pula telah menubuhkan rangka kerja kebangsaan dengan menambah subjek seni. Jadi kita sangat familiar dengan STEAM, di mana ada satu yang sekarang ini sudah rancak dilaksanakan negara kita, itu ataupun art seni, di mana ini memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Kita bukan semata-mata hanya fokus menjadi murid kita tidak hanya menjadi seperti robot, tetapi pasti ada nilai-nilai kemanusiaan yang akan kita ingin terapkan menjadi keseimbangan bagi memupuk kreativiti, inovasi, dan penumpuan pelajar. Dan yang terakhir, bagi Kementerian Pendidikan Singapura, ada beberapa yang sempat saya kongsikan, di mana penggunaan dan pendekatan lestari ke arah pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah membabitkan reka bentuk kurikulum, amalan pedagogi, dan pembangunan profesional secara keseluruhan. Nah, yang terakhir bagi perkara ini, kita akan dapat melihat bahwa kampanye ini menggabungkan inisiatif termasuk penerapan label quality kepada sekolah dan university, di mana kita harus bersiap sedia untuk menyokong kepada pendidikan STEM, karena pendidikan STEM ini memberikan impact yang luar biasa, seperti penganjuran pertandingan, program-program berkaitan yang melibatkan guru dan murid. Selepas ini rekan saya juga Zlin dan Cikgu Jaida akan berkongsi tentang beberapa contoh-contoh program yang telah dilaksanakan dan yang telah kami ikuti khususnya di SK Timbua, dan kami percaya ini akan memberikan inspirasi kepada rekan-rekan guru yang bersama-sama dengan kami di talian pada petang ini. Seterusnya, melalui pendedahan pendidikan STEM ini kita akan dapat melihat berbagai inisiatif dan proyek di mana ini akan mempromosikan pendidikan STEM di semua peringkat, termasuk peningkatan dalam kemahiran digital, penciptaan platform digital untuk pembelajaran khususnya di dalam talian. Kalau kita lihat di dalam kemenjadian murid, ada beberapa perkara yang harus kita lihat. Yang pertama, dari segi bagaimana peranan kepemimpinan itu sendiri sebagai PGB. Para pentadbir sekolah, kita menjadi peneraju, pembimbing, dan pendorong. Mari rekan-rekan guru, khususnya para rekan pentadbir yang bersama-sama dengan kami di talian pada petang ini,
Kita menjadi peneraju, kita menjadi pembimbing dan pendorong kepada guru-guru kita untuk mendedahkan pendidikan STEM ini dalam kalangan murid-murid. Seterusnya untuk pengurusan organisasi, kita ingin membangunkan sumber manusia, sumber pendidikan, dan bagaimana kita dapat membina permufakatan secara strategik bersama dengan ibu bapa dan juga agensi-agensi luar yang berkaitan sesuai dengan keperluan pendidikan STEM. Seterusnya di peringkat panitia, guru-guru kita harus melaksanakan pengurusan mata pelajaran seperti meningkatkan kualiti pengajaran program, meningkatkan pencapaian murid, dan seterusnya bagaimana kita dapat meningkatkan profesionalisme keguruan secara keseluruhan. Dan ini menyokong kepada kualiti PDP guru standar 4, di mana kita ingin guru-guru di kelas, ada di sekolah, mereka menerapkan pendekatan pembelajaran secara inquiry, project, masalah, dan juga yang melibatkan kemahiran-kemahiran teknikal. Semua proses-proses ini menyokong kepada pendidikan STEM, dan seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, kita juga ingin melaksanakan pelibatan agensi yang berkepentingan, di mana pelibatan ibu bapa dan komunitas tempat itu, dan juga kita boleh melaksanakan program networking ataupun jaringan, kita melaksanakan jaringan secara strategik kepada agensi-agensi luar, dan khususnya untuk di Sabah, kita boleh melaksanakan jaringan strategik bersama dengan KSTI, Kementerian Sains dan Teknologi, bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan, di mana kesemua agensi ini akan menjadi satu nilai tambah yang akan menyokong kepada program-program STEM yang kita akan laksanakan di sekolah. Bagi pengurusan koakademik, di sini ada banyak platform yang boleh pelajar sekolah dan murid-murid boleh ikuti, di mana sebentar lagi rekan-rekan guru saya akan membentangkan antara beberapa platform yang boleh kita lihat bagaimana kita dapat memberikan ruang kepada murid-murid kita untuk mengongsikan inovasi STEM mereka, bukan hanya di peringkat daerah, tetapi sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting khusus kepada murid-murid, bagaimana kita dapat mempersiapkan mereka, kita menyediakan mereka untuk menghadapi camaran di masa hadapan, di mana mereka akan menjadi bukan hanya memiliki kemahiran secara intelektual semata-mata, namun kita dapat melatih bagaimana kemahiran mereka melaksanakan ataupun melakukan pengucapan awam, public speaking, dan menerapkan kemahiran-kemahiran saintifik, proses-proses sains, di mana apa yang telah dipelajari di dalam kelas itu akan dapat diaplikasikan sewaktu pertandingan-pertandingan yang melibatkan inovasi STEM. Nah, yang terakhir, bagi ke arah pembudayaan amalan STEM ini, kita juga ingin melihat kepada pengurusan bilik makmal sains, bilik RBT, dan makmal komputer. Sudah pasti setiap sekolah ingin memiliki infrastruktur yang cukup dan berfungsi, di mana ketika kita didedahkan ataupun ketika kita mendapat fasilitas yang mencukupi untuk maafkan saya, untuk ini kita akan dapat menjadikan dan menyediakan platform yang sangat baik untuk murid-murid, sehingga mereka dapat memiliki pembelajaran persekitaran fisikal yang kondusif. Mereka dapat melihat, mereka dapat menyentuh, dan mereka dapat mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di lapangan itu dengan lebih baik, lebih jelas, dan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Seterusnya, untuk mencapai quality PDP STEM yang berkualiti, berikut adalah merupakan beberapa contoh apa yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, murid akan bekerja berpasukan secara produktif. Di dalam inovasi sistem yang akan dibentangkan oleh rekan saya sebentar lagi, kunci kepada pembinaan inovasi sistem ini bukan hanya semata-mata memerlukan kemahiran dan kepakaran seseorang individu murid itu, tetapi bagaimana kita ingin melatih kerja berpasukan, super team dan bukan superhero, di mana mereka akan dapat mempraktikkan nilai-nilai bagaimana bekerja sebagai sebuah pasukan, dan pada akhirnya mereka akan menghasilkan produk
yang cukup baik dan cukup berimpak tinggi, bukan karena kepakaran mereka semata-mata, tetapi karena itu disertai dengan kerjasama secara berpasukan. Seterusnya, nilai dan etika STEM itu akan dapat diterapkan bagaimana mereka melaksanakan kemahiran proses sains, mempraktikkan proses-proses yang mereka belajar dalam kelas, di mana kita sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang researchers ataupun seorang pengkaji, di mana di masa hadapan mungkin saja murid-murid kita ini akan terlibat di dalam banyak proyek-proyek dalam kajian-kajian dan sebagainya, dan ini merupakan satu pendedahan yang awal bagi anak-anak kita supaya mereka dapat melaksanakan banyak kajian di hadapan dengan mengikuti nilai dan etika STEM yang betul. Dan seterusnya, kita juga ingin menerapkan pendekatan pembelajaran berasaskan proyek. Di dalam inovasi STEM ini, sebentar rekan pembentang saya akan menerangkan ada beberapa tema di dalam inovasi STEM, di mana kita ingin meneroka, kita ingin murid-murid kita didedahkan dengan pelbagai pendekatan ini, di mana proyek ini akan menjadi sesuatu yang bermakna, bukan hanya sesuatu yang mereka laksanakan semata-mata untuk pertandingan, tetapi proyek yang mereka hasilkan, proyek yang mereka terokai itu sebenarnya itu berlaku di sekeliling mereka. Itu akan menimbulkan kesadaran kepada anak-anak murid kita, di mana mereka mulai sadar tentang peranan mereka sebagai seorang murid, peranan mereka sebagai seorang warga negara, peranan mereka sebagai seorang insan ataupun pribadi yang berada di negara kita, di mana kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sekitar, tanggung jawab untuk memajukan sistem ekonomi dan juga pendidikan kita. Dan yang terakhir, kita juga untuk menghasilkan quality PDP STEM. Quality PDP STEM itu kita juga ingin menerapkan kemahiran-kemahiran secara teknikal, di mana pada akhirnya kita akan meningkatkan kepekaan murid terhadap isu dan juga masalah dunia sebenar, di mana di dalam kemahiran teknikal ini murid-murid bukan hanya setakat mendapatkan kemahiran secara mendapatkan ilmu secara theoretical, tetapi mereka akan lebih praktikal dengan isu dan masalah dunia sebenar, di mana itu akan akhirnya kemahiran teknikal itu akan dicapai di dalam PDP STEM ini. Baiklah, yang terakhir bagi pendidikan STEM, berikut merupakan beberapa pemantapan pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah, di mana yang sempat saya sebutkan di sini, bagaimana kita dapat membudayakan pendidikan STEM secara menyeluruh. Seperti mana yang telah saya kongsikan sebentar tadi, pendidikan STEM ini bukan hanya kita kongsikan ataupun kita dedahkan kepada murid semata-mata, namun seluruh organisasi itu harus terlibat sama, harus menggembleng usaha dan tenaga bersama, agar pendidikan STEM ini dapat didedahkan kepada murid dan secara keseluruhannya kepada organisasi sekolah. Jadi bagaimana murid boleh didedahkan dengan STEM ini jika guru belum lagi dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan etika di dalam STEM ini. Dan yang kedua, kita juga ingin memperkasakan peranan pemimpin sekolah. Jadi seperti mana sekarang ada banyak platform di mana My Digital Leaders yang telah dihancurkan oleh IAB, di mana itu telah mempersiapkan secara khusus kepada para pemimpin sekolah untuk menghadapi dunia digital ataupun dasar pendidikan digital ke depan yang akan kita bersama-sama laksanakan, yang bersama-sama kita akan perkasakan di sekolah. Seterusnya, bimbingan latihan berterusan kepada guru bagi meningkatkan quality PDP STEM. Saya percaya di setiap sekolah ruang untuk PLC dan juga promosian amalan terbaik itu merupakan satu platform yang sangat baik, di mana kita dapat mengongsikan bagaimana kita dapat meningkatkan quality PDP STEM di kelas dan di sekolah kita secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat memperluaskan kerjasama kepada pihak berkepentingan bagi menyediakan platform penganjuran program STEM. Sebentar lagi, seperti yang telah saya terangkan, rekan-rekan saya akan membentangkan beberapa contoh program, platform yang guru-guru boleh ikuti, di mana ini merupakan platform yang sangat baik untuk kita ketengahkan proyek-proyek yang ada di sekolah kita. Mungkin ada yang masih sedang bermula, ada yang sudah bermula ataupun yang belum bermula. Nah, ini perkongsian pada petang ini akan memberikan inspirasi, akan memberikan satu ilmu yang baru untuk kita bersama, bagaimana kita dapat membina langkah-langkah mudah untuk membina inovasi STEM di sekolah kita. Jadi
Terima kasih untuk kesempatan pada petang ini. Saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rekan saya, Cikgu Zaidah. Oke, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih pada Cikgu Hansen. Oke, seterusnya sebelum kita memulakan kita punya perkongsian pada petang ini, terlebih dahulu kita pergi kepada ice breaking untuk perkongsian pada petang ini. Jadi saya mahu rekan-rekan yang bersama-sama dengan saya pada petang ini sila scan QR yang pada paparan tersebut. Oke, pernahkah murid sekolah Anda membuat inovasi STEM? Oke, scan QR yang berada di paparan sekarang. Oke, pernahkah murid sekolah Anda membuat inovasi STEM? Oke, jadi ada 6 orang menyatakan iya, maksudnya pernah membuat inovasi STEM di sekolah. Ada 1 orang yang tidak pernah. Yang bertambah 8 orang yang pernah membuat inovasi STEM di sekolah. Maksudnya STEM ini memang semua sekolah sudah buat di sekolah masing-masing dan sudah memperkenalkan kepada murid-murid. Cuma mungkin perluasan untuk inovasi STEM mungkin belum diperkasakan lagi lah. Oke, soalan seterusnya. Pernahkah inovasi itu dipertandingkan? Oke, setakat ini 4 yang pernah mengikuti, 4 yang tidak pernah, dan ada 2 yang tidak pasti. Mungkin yang tidak pasti ini dia tidak tahu sama ada inovasi yang mereka buat di sekolah itu dipertandingkan ataupun tidak. Oke, lagi-lagi jawaban rekan-rekan. Oke, 11 orang pernah. 5 orang tidak pernah, 2 orang tidak pasti. Oke, ada lagi. Oke, jadi maksudnya semua guru ataupun di sekolah pernah mengikuti pertandingan inovasi, khususnya STEM. Jadi untuk meningkatkan lagi kita punya pengetahuan tentang STEM, inovasi STEM, tim kami akan buat perkongsian bagaimana memperkasakan inovasi STEM di kalangan murid-murid. Oke, sekian untuk ice breaking. Oke, masih lagi bertambah, masih lagi ada yang bagi respon tentang kita punya ice breaking. Oke, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya tentang perkongsian EasyGo, modul EasyGo. Oke, mula-mula kita pergi dahulu kepada penyebar luasan untuk modul EasyGo. Maksudnya modul EasyGo ini kami sudah buat perluasan kepada 3 buah sekolah, yaitu sekolah kami sendiri SK Timbu Aranau, seterusnya kami buat perluasan kepada SRK Don Bosco, dan yang terkini baru kami buat dalam minggu ini yaitu SMK Ulu Sugut Ranau. Dan masa kami buat perkongsian tentang modul EasyGo ini dia sangat berkesan, maksudnya murid sangat berminat untuk membuat inovasi berkenaan dengan STEM. Dalam tempo 2 jam, murid-murid boleh mengeluarkan beberapa ide untuk membuat inovasi. Inovasi STEM yang kami bagi tumpuan dalam modul EasyGo ini ialah berkaitan dengan SDG 12, yaitu pembangunan mempan.
Oke, maaf bertanya ada chat. Oke, di mana boleh saya dapatkan modul itu, Cikgu? Oke, nanti pada akhir kami punya perkongsian, nanti kami akan paparkan bagaimana kamu mendapatkan modul tersebut. Oke, seterusnya. Saya berkongsi dengan Anda semua senarai platform inovasi STEM murid yang pernah sekolah kami ikuti. Yaitu, ini antara inovasi STEM yang pernah kami ikut. Dalam paparan ini ada 4 pasukan. Ini penyertaan pada minggu lalu, anjuran UMS, yaitu Festival STEM Quiz Ignite anjuran UMS. Pada mulanya kami menghantar 5 pasukan dan hanya 4 buah pasukan yang berjaya ke final. Jadi dalam 4 pasukan itu, sekolah kami mendapat NEB Johan untuk keseluruhan tahap 2, anugerah inovasi khas daripada U-Science, dan kami mendapat anugerah 2 pingat emas dan 2 pingat perak. Ini pencapaian kami dalam bulan ini, yaitu pada minggu lalu. Dan seterusnya, selain daripada kami mengikuti STEM Quiz Ignite 2024, kami juga telah mengikuti Festival International Innovation dan Design Competition (I3DC), yaitu 2 pasukan telah mengikuti pertandingan ini dan 1 pasukan mendapat anugerah emas, yang satu lagi mendapat anugerah perak. Seterusnya, pada bulan Mei juga kami telah menghantar 2 pasukan mengikuti pertandingan Festival STEM dan TVET, yaitu NEB Johan keseluruhan, anugerah platinum dan anugerah emas. Ini yang kami peroleh pada bulan Mei yang dianjurkan oleh PPD Kota Kinabalu yang bertempat di ITCC Penampang. Next. Seterusnya, selain daripada mengikuti inovasi, pasukan kami juga menghantar untuk pertandingan poster saintifik, yaitu pada tahun lalu, dan telah memenangi Johan peringkat negeri dan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Paparan yang kami paparkan sekarang ini adalah Karnival Inovasi dan Reka Cipta di SK Timbua yang telah dijalankan pada 1 Julai bulan lalu, dan murid-murid sangat berminat untuk mengikuti inovasi, yaitu 5 pasukan murid mengikuti inovasi STEM dan lebih daripada 10 pasukan murid mengikuti dalam pertandingan Reka Cipta. Dan gambar-gambar yang saya paparkan di hadapan ini adalah murid-murid yang tengah membentang inovasi mereka serta anugerah yang mereka dapat semasa karnival peringkat sekolah. Selain itu, bukan sahaja kami ikut dalam pertandingan dalam negeri, kami juga telah menghantar pasukan kami untuk mengikuti pertandingan antarabangsa, yaitu yang diadakan di Indonesia. Pasukan kami mengikuti pertandingan ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam masa yang sama, selain daripada kami memperkasakan STEM di sekolah kami juga memperkukuhkan bahasa Inggris mereka. Jadi dalam pertandingan tersebut, pasukan kami telah mendapat perak
yaitu ini pertandingan internasional antara bangsa yang dijalankan pada bulan Februari tahun ini. Oke, yang ada sijil yang terpapar di sebelah gambar tersebut atau di sebelah poster, ini adalah sijil yang diperoleh oleh kumpulan STEM kami, yaitu Smart Innovation Competition 2023, yaitu peringkat kebangsaan, di mana mereka telah mendapat anugerah Gangsa. Dan seterusnya, selain daripada selain daripada pertandingan Innovation Competition ini, pasukan ini juga telah menyertai pertandingan inovasi cilik hebat peringkat daerah Ranau yang telah diadakan di SK Poring pada tahun lalu, dan dua anugerah yang telah diperoleh oleh pasukan STEM sekolah kami, yaitu mereka telah mendapat anugerah emas serta mendapat anugerah harapan juri. Oke, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rekan saya, Cikgu Ezlin, untuk membuat perkongsian tentang Easy Go modul. Oke, persilakan. Oke, rekan-rekan, sebelum rekan saya meneruskan perkongsian tentang modul Easy Go, rekan-rekan boleh sebarang pertanyaan boleh letak dalam ruangan chat. Sebarang pertanyaan atau apa-apa saja boleh letak dalam ruangan chat. Sementara kita menunggu rekan kita bersedia. Oke, seterusnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selamat petang pada semua yang ada pada hari ini. Jadi terima kasih Cikgu Jaida, terima kasih Cikgu Halsen. Hari ini saya akan teruskan bagi langkah-langkah mudah pembinaan inovasi STEM berdasarkan Easy Go modul yang telah kami bina khas untuk pembinaan inovasi murid. Oke, baiklah, untuk pengetahuan semua yang ada pada hari ini, sebenarnya modul Easy Go ini adalah sebuah buku yang kami cipta ataupun kami bina, yang kami hasilkan khas untuk sebagai panduan kepada murid-murid dan juga guru-guru di luar sana yang berminat untuk membina inovasi STEM murid ini. Jadi kita akan pergi kepada step by step untuk inovasi ini, untuk modul ini. Oke. Kalau kita perasan Easy Go ini adalah kalau kita tengok ejaan dia EASY, Go. Maksudnya kenapa kami pilih Easy Go ini adalah kita boleh tengok di sini setiap akronim ataupun setiap huruf yang ada di dalam Easy Go ini kita sebenarnya mempunyai makna. Maksudnya di sini kita akan mulakan dari step yang pertama ataupun langkah pertama adalah E. E adalah explore. Okay. Dalam modul Easy Go ini, step ataupun langkah Easy Go E adalah explore yang bermaksud penerokaan. Di mana langkah pertama dalam pembinaan inovasi sebenarnya adalah kita mau bukan kita sebagai guru pembimbing sahaja, tetapi untuk murid-murid explore atau meneroka. Meneroka bukan sahaja mencari masalah yang wujud seperti yang macam di dalam paparan, mencari masalah yang wujud di sekeliling, pemilihan tema yang bersusun. Itu sebenarnya dia buat selepas kita menggalakkan murid-murid ini meneroka apa itu STEM, apa itu inovasi, dan seterusnya barulah kita menggalakkan murid untuk mencari masalah yang wujud di sekeliling mereka
dan memulahkan langkah pertama di dalam pembinaan inovasi. Jadi kalau kita tengok di dalam paparan dia ada menyatakan SDG. SDG yaitu Matlamat Pembangunan Mampan. Oke, untuk pengetahuan semua mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar kan? SDG ini adalah Matlamat Pembangunan Mampan yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadinya bukan dia adalah global. Maksudnya sebenarnya kalau kita boleh Google, inilah siapa di sini kita boleh Google SDG itu sebenarnya dia ada 17 goal. Dia ada di SDG itu sebenarnya adalah matlamat yang ditetapkan bertujuan untuk menangani cabaran-cabaran besar dunia menjelang tahun 2030. PBB ini dia telah tetapkan 17 set ataupun 17 SDG khas untuk kita untuk kita ataupun untuk generasi-generasi yang baru ini untuk dia menangani cabaran-cabaran yang akan datang menjelang 2030. Jadi ia adalah yang pertama tujuannya adalah untuk menggalakkan kesejahteraan manusia dan planet. Sebab kalau kita lihat sekarang bumi kita semakin tua. Maksudnya banyak pencemaran atau penjejasan yang berlaku bumi kita dari segi apa kita panggil alam sekitar. Alam sekitar sendiri kita boleh nampak banyak pencemaran, banyak benda yang terjejas. Bukan sahaja daripada alam sekitar juga kepada kita punya kesehatan juga. Jadi itulah tujuannya sebenarnya SDG ataupun inovasi. Tujuan kita menggalakkan inovasi ini berdasarkan SDG yang telah ditetapkan oleh PBB itu untuk kita mengekalkan atau kita tidak mau bumi ataupun kita punya sekarang ini lebih terjejas. Jadi di dalam Explore ini juga kita sebenarnya kalau dalam step ini sebenarnya step pertama itulah kita kena bagi murid-murid ini faham masalah, kita kena bagi murid-murid ini macam meneroka apa masalah-masalah yang wujud di sekeliling, bukan di sekeliling yang kecil, tapi di sekeliling yang besar, di sekitar di dalam dunia, macam tu. Jadi selain itu, bila murid sudah kita galakkan murid untuk membaca atau meneroka benda-benda seperti ini, kita akan teruskan. Okey, di sinilah bermulanya step kita untuk murid itu buat satu macam gerakan, maksudnya step dorang melangkah untuk cari masalah. Satu masalah biasanya kita akan bagi murid itu cari satu masalah yang wujud berdasarkan tema yang sesuai. Tema ini adalah SDG ya. Jadi bila kita buat murid itu, bila kita galakkan murid itu membuat inovasi, kita bagi dorang fokus ataupun bagi dorang berdasarkan SDG. Kalau sebaiknya dia adalah menyokong kepada matlamat pembangunan mampan yang telah ditentukanlah. Jadi selain itu bahagian bidang. Bidang itu terdiri daripada teknologi, kelestarian alam dan sebagainya. Jadi di sini kita akan ada banyak bacaan lah. Itulah kita panggil step pertama ini adalah explore. Tapi apa yang paling penting di dalam ini ialah kita mahu murid kita mencari masalah yang wujud untuk kita selesaikan. Okey, faham cikgu-cikgu? Dia lebih kepada kita mau murid itu faham ataupun kita mau murid itu mencari satu isu yang dorang akan selesaikan. Jadi okey, itu untuk step ini. Jadi sebelum saya ke step yang seterusnya, jadi cikgu-cikgu boleh nampakkan QR code yang ada di dalam paparan. Okey, cikgu-cikgu semua yang ada di sini boleh scan QR code yang ada di tepi itu. Sebab hari ini kita akan untuk perkongsian saya hari ini saya mau seguru-guru juga untuk terus buat hands on.
buat hands on, maksudnya di sini QR ini adalah satu kita akan ada satu activity hands on di mana kamu kena isi form. Nah, jadi kalau kamu nampak yang pertama itu form yang untuk explore kan. Jadi apa yang saya mau, cikgu-cikgu boleh fikirkan satu isu atau masalah yang wujud, tidak payahlah sebab ini kita buat spontan. Jadi ada di sini masalah yang kamu mau selesaikan. Maksudnya masalah-masalah yang kamu kenal pasti, yang kamu rasa sesuatu yang yang kamu mau selesaikan menggunakan inovasi-inovasi. Kamu boleh isi di dalam tuh. Jadi sebenarnya ini adalah hands-on yang berterusan. Jadi maksudnya kamu isi sekarang, nanti untuk step seterusnya kamu akan terus isi untuk bahagian yang kedua. Jadi bila hujung nanti baru kita akan submit dan saya akan bacakan hasil daripada hands-on kita pada hari ini. Boleh? Oke. Oke, kalau begitu saya teruskan. Saya teruskan kepada ataupun langkah yang kedua. Langkah kedua ialah Oke. Lepas I, kita mulakan kita pada langkah yang yaitu langkah analisis. Nah, di dalam pembinaan inovasi, lepas kita menyatakan masalah, kita sudah cari masalah, apa yang perlu kita buat adalah analisis. Nah, apa yang kita perlu buat di dalam analisis, setiap inovasi yang kita buat, kita kena mencari punca cara penyelesaian ataupun apa yang mempengaruhi masalah-masalah itu. Jadi apa yang digalakkan di dalam STEM ataupun inovasi kita sekarang, setiap macam apa yang kami buat untuk murid-murid kami adalah kami menggunakan model-model penyelesaian masalah yang sesuai. Kalau kita tahu kan, kalau yang biasa tentang model-model penyelesaian masalah ini, mungkin ada yang pernah dengar 5W1H, SWOT, model AD, design thinking, mind mapping, itu semua. Jadi ini adalah bertujuan untuk kita panggil brainstorming, begitu. Maksudnya kita mau murid itu mengkaji pasal masalah itu. Nah, jadi setiap inovasi sebenarnya, inovasi STEM yang kita buat perlu ada model penyelesaian sebagai panduan untuk memastikan kita tidak lari daripada kita punya tujuan. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh model yang sesuai, model-model penyelesaian masalah yang kita boleh gunakan di dalam kita punya dalam kita punya masalah lah untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya percaya mungkin yang ada di sini yang sudah isi form boleh terus guna, boleh macam boleh terus pilih kamu punya model-model penyelesaian untuk masalah yang telah kamu tentukan di dalam step pertama tadi. Kamu isi dalam form A yang kamu sudah isi tadi tuh. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau macam sebelum ini kami buat bengkel dengan murid-murid sekolah rendah dan juga murid SMK. Jadi kebanyakan murid-murid ini mungkin tidak tahu apa itu SWOT, design thinking, mind mapping. Jadi apa yang kami galakkan dorang guna adalah 5W1H. Nah, sebab ini mungkin memang murid-murid ini lebih faham ataupun memang ada kefahaman tentang itu. Jadi apa yang kami buat bila kami buat dengan murid, kami bagi 5W1H ini, murid-murid akan sendiri fikir macam what yang pertama. What itu orang sendiri cari apa punca. Lepas itu when itu sebenarnya jangka masa, dia lebih kepada jangka masa ataupun masa pelaksanaan. Lepas itu where, di mana keadaan itu berlaku ataupun berapa besar lingkungan untuk penyelesaian ataupun inovasi dorang untuk
Contoh dia macam dorang pilih untuk menyelesaikan masalah itu sama ada di dalam sejak ataupun secara besaran besar. Jadi bagian how ini macam kalau how ini dia lebih kepada macam mana dia menjurus kepada inovasi sudah. Maksudnya how ini dorang sudah berpikir macam mana cara dorang untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Bahagian sini mungkin ada soalan. Saya buka soalan untuk guru-guru yang ada pada hari ini. Sebelum kamu isi, kamu tulis di dalam form itu masing-masing lah. Sudah? Ada soalan sebelum saya teruskan kepada step yang seterusnya? Oke, nampaknya tidak kan? Jadi saya teruskan kepada langkah yang seterusnya. Langkah yang ketiga dalam modul EasyGo. Oke. Modul EasyGo yang langkah ketiga adalah dia berkaitan dengan scientific method yang mana ia adalah kaedah saintifik. Nah, di dalam inovasi STEM ini merupakan benda paling penting, antara benda yang paling penting yang kami sentiasa tekankan kepada murid itu sendiri, di mana dia berkaitan dengan pemilihan kaedah untuk pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bila kita ada inovasi, kita kena ada satu kaedah yang menyokong pada apa yang kita maksudnya keberkesanan yang kita dapat, mesti ada data yang boleh menyokong untuk keputusan-keputusan yang kita adalah. Maksudnya di sini dia lebih kepada untuk meningkatkan keberkesanan yang pertama, yang kedua adalah untuk meningkatkan kesahan data itu sendiri. Oke, jadi antara kaedah-kaedah saintifik yang sering ataupun selalu kami bagi murid gunakan adalah yang pertama temu bual, soal selidik, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Jadi sebenarnya ada lagi kaedah-kaedah yang lain, cuma ini 4 lah yang memang kami sentiasa guna untuk murid-murid kami untuk proyek-proyek ini, proyek-proyek yang kami sudah buat di dalam sekolah juga. Kebanyakannya kami gunakan kaedah temu bual, pemerhatian, dan soal selidik. Oke. Jadi sebenarnya untuk inovasi STEM juga yang kita kena, yang pertama ada 2 benda di dalam kaedah pengumpulan data. Kita gunakan data ini. Yang pertama untuk kita menyokong penyataan masalah kita. Macam kita sudah pilih penyataan masalah kita tadi kan? Maksudnya kita sudah tetapkan penyataan masalah itu, kenapa dia penting, kenapa dia perlu diselesaikan. Jadi kita mesti ada data. Kalau boleh kita mesti ada data. Kalau kita cakap sebagai contoh kita cakap masalah dia adalah peningkatan kes denggi. Peningkatan kes denggi di Malaysia. Maksudnya kita perlu ada satu data sokongan yang boleh menyokong apa yang kita cakap. Maksudnya kita boleh ambil data-data daripada sumber kesehatan, yang mana kan sumber kesehatan ada sentiasa mengeluarkan data-data yang maksudnya dalam bentuk nomor kan. Jadi itu kita boleh ambil data. Data semasa. Oke, bentuk data semasa pula kita guna untuk bila kita melaksanakan kita punya inovasi. Oke, jadi ataupun kita untuk menunjukkan untuk kita mau menguji atau melihat keberkesanan kita punya proyek selepas. Oke. Di bahagian sini ada soalan kah? Oke, sebelum saya teruskan, guru-guru semua yang ada di sini jangan lupa isi form yang sudah disediakan. Sebab seujung nanti kita mau tengok guru-guru sama ada paham ataupun tidak.
Mana tahu mungkin hujung-hujung ni memang ada satu idea kita ada satu idea yang betul-betul boleh digunakan, boleh kita boleh jadikan satu inovasi yang betul, yang benar, ataupun satu inovasi yang kita boleh kembangkan. Kalau tidak soalan, saya teruskan. Okey. Langkah yang keempat. Langkah keempat di dalam modul EasyGo adalah why. Apa yang ada di dalam why adalah kita mau murid memulakan eksperimen dan seterusnya menjalankan penyelesaian. Maksudnya di bahagian ini sudah kita sudah galakkan murid untuk menentukan projek, membuat eksperimen. Maksudnya di sini dorang sudah tentukan macam mana cara dorang mau menyelesaikan isu yang ataupun masalah yang dorang sudah jumpa. Okey. Jadi di sinilah kita buat eksperimen, kita buat penyelesaian, dan di sini juga kita gunakan scientific method tadi untuk melihat keberkesanan kita punya inovasi. Kita boleh gunakan itu untuk pengumpulan data dan juga untuk melihat sama ada kita punya inovasi ini dia berkesan ataupun tidak. Jadi dalam ini juga, dalam yes juga kita akan menerangkan. Kita sudah tentukan projek, jadi di dalam ni kita sudah menerangkan operasi. Kita boleh menerangkan operasi projek kita. Sebagai contoh, okey, saya bagi satu contoh projek yang sudah kami buat. Sebelum ni mungkin kamu ada yang pernah ada nampak CDL perkongsian kami sebelum ni, iaitu Banatik. Maksud itu adalah satu projek dari kami yang mana bagi bagian penyataan masalah dia di dalam Explore kami mendapati penggunaan plastik plastik yang tidak terkawal. Maksudnya penggunaan plastik yang banyak digunakan di dalam sekeliling di sekitar kita sendiri. Jadi yang kedua adalah penyataan masalah dia yang kami dapat adalah plastik yang sedia ada itu tidak mesra alam. Maksudnya dia menjejaskan alam sekitar. Okey. Jadi untuk yang bahagian analisis dia kami fikirkan macam mana kita dapat mengurangkan penggunaan plastik dan macam mana kita mau menyelesaikan isu itu. Okey. Jadi untuk scientific method seterusnya kami akan buat temu bual. Yang pertama, temu bual. Macam mana kami memperolehi data yang mengatakan penggunaan plastik itu memang banyak. Kami ada cakapan, contoh dia penyataan masalah kami penggunaan plastik yang banyak. Jadi macam mana kita mau buktikan? Jadi di sanalah kita gunakan itu langkah yang ketiga tadi iaitu scientific method. Kami menggunakan temu bual. Kami memilih beberapa responden ataupun kami menentukan responden yang berada di sekitar kami dulu. Maksudnya kita mulakan dari yang kecil dulu lah. Maksudnya kami ambil 30 responden untuk membuat temu bual, menjalankan kaedah temu bual, melihat sama ada dorang guna atau tidak. Jadi daripada hasil itu kami mendapati ramai ataupun banyak memang keseluruhan ataupun hampir semua responden menggunakan plastik. Gitu. Jadi dalam bahagian yes seterusnya kami membuat eksperimen. Kami ada satu projek, kami menentukan satu projek yang mana kami menggunakan pisang dan juga ubi kayu untuk membuat plastik. Dan bila kami buat eksperimen, benda itu jadi. Jadi bila sudah jadi, di sana juga kami membuat satu lagi kaedah pemerhatian. Maksudnya bila kami sudah hasilkan projek itu plastik menggunakan pisang dan juga ubi kayu, jadi kami mengumpul data untuk keberkesanan dia selepas itu. Jadi sebenarnya dia simple macam tu saja. Macam yang saya teraskan tadi, itu adalah proses pembinaan
inovasi STEM murid yang telah kami jalankan. Maksudnya itu merupakan satu contoh. Mungkin di sini guru-guru boleh ambil itu sebagai satu contoh untuk membuat satu inovasi yang lain lagi. Sebab sebenarnya banyak inovasi yang kita boleh buat untuk kita terutamanya untuk barang-barang ataupun penggunaan harian kita menjadikan dia lebih mesra alam. Oke, jadi itu sebenarnya kita boleh buat dan juga jalankan. Kalau betul-betul kita kena usahakan, kumpul data, buat eksperimen, dan sebagainya. Jadi sampai step ini mungkin ada guru-guru sudah paham atau sudah siap isi dalam. Oke. Sebelum saya terus kepada pada langkah yang seterusnya, langkah terakhir, langkah go. Oke, kalau tidak kita teruskan. Oke, kita teruskan kepada langkah ataupun langkah terakhir dalam modul Easy Go ini, yaitu go. Go itu bermaksud action ataupun kita jalankan project kita. Maksudnya kita sudah buat uji kaji, kita sudah buat eksperimen dan juga untuk inovasi kita. Jadi sekarang kita mau orang luar, kita mungkin eksperimen itu berjalan ataupun kita jalankan eksperimen itu hanya di dalam kelompok kita, macamnya kecil. Jadi go action, step seterusnya ini adalah untuk kita bawa inovasi kita tuh keluar. Maksudnya kita bagi orang luar tengok ataupun orang luar guna. Jadi kita sebar luas. Yang pertama adalah untuk berkongsi dengan orang lain. Yang kedua adalah untuk mendapatkan feedback, untuk mendapatkan penambahbaikan yang boleh kita untuk penambahbaikan yang kita perlu untuk meningkatkan lagi keberkesanan kita punya proyek inovasi itu. Oke, jadi apa yang kami buat di dalam inovasi STEM SK Timbuara kami bawa murid ini bawa proyek inovasi dorang nih keluar. Selain berkongsi, membuat pameran kepada orang luar, kami juga membawa kepada pertandingan. Sebab bila kita sudah berada di pertandingan, ramai maksudnya orang-orang yang lebih pakar akan melihat dan seterusnya memberikan penambahbaikan. Dan ini merupakan satu poin untuk kami ataupun satu kebaikan untuk proyek kami sendiri untuk sentiasa ke arah penambahbaikan, ke arah keberkesanan yang lebih maksimum. Jadi inilah langkah yang terakhir di dalam modul Easy Go kami. Jadi mungkin seterusnya, oke. Sebelum kita jalankan kepada Kahoot, sebelum saya tamatkan untuk modul Easy Go pada hari ini, ada soalankah sebelum saya buka hasil daripada form yang guru-guru sudah buat pada hari ini? Oke, baiklah. Saya akan share. Ada yang sudah siap dalam sampai langkah yang terakhir nih? Kalau ada, mungkin guru-guru boleh submit untuk kita tengok sama-sama. Oke, ada guru-guru sudah isi, submit, mungkin boleh respon di chat siapa yang sudah submit form tadi. Oke, kalau sebelum saya buka form yang ada, rasanya banyak yang sudah isikan. Jadi sekarang saya buka dulu untuk pertanyaan, adakah? Kamu boleh type ataupun kamu boleh terus cakap. Kamu boleh terus buka mikrofon untuk tanya. Ada soalan? Oke, saya sudah dapat setakat ini ada 5 orang yang sudah mengisi form. Jadi kita sama-sama bacalah. Oke, kita akan baca satu-satu.
Oke, di sini kita boleh nampak nama responden. Kita tinggal dulu. Siapa responden yang ini? Oke, Iza, Cikgu Iza. Di sini pernyataan masalah yang dinyatakan adalah isu sampah di perairan Sabah ataupun pantai-pantai. Jadi, untuk analisis dia hanya tulis what, why, where, when, who, and how. Oke, jadi mungkin ini kita boleh jawab sendiri kan? Kita boleh galakkan murid untuk jawab. Jadi untuk scientific method, dia akan gunakan kaji selidik dan juga pemerhatian. Dan seterusnya untuk yes atau eksperimen dan solution dia, kita gunakan jaring. Ya, betul. Jadi ini satu ide yang bagus. Maksudnya kita gunakan jaring untuk mungkin untuk tapis sampah lah nih kan, Cikgu Iza? Ada Cikgu Iza sini yang boleh jelaskan. Oke. Seterusnya ini daripada Cikgu Hainsom. Oke. Hainsom, mungkin Cikgu Handsome dia bilang kali kan. Oke. Cikgu Hainsom dia cakap masalah pencemaran air. Dia sama macam yang tadi. Jadi ini what, air, when, sekarang, lepas itu where, di sungai, who, manusia, dan juga how, bahan toksik. Maksudnya di sini masalah dia ialah pencemaran air daripada bahan toksik di sungai. Nah, sudah dinyatakan di sini, dia maksudnya di sungai. Jadi kaedah pengumpulan data adalah temu bual. Jadi sebenarnya kalau kita tengok bahan toksik dan juga pencemaran air ini, mungkin kita boleh gunakan pemerhatian juga kan? Sebab kita boleh nampak. Jadi ya seterusnya data jabatan alam sekitar, betul-betul. Jadi ini bila kita ada data, dia akan menguatkan kita punya isu, pernyataan masalah, dan seterusnya kita boleh jalankan inovasi dengan lebih baiklah. Seterusnya, oke, Cikgu Norizan. Maksudnya ini di sini bahagian explore, pernyataan masalah dia ialah keadaan panas dalam bilik darjah. Oke. Jadi, dia menggunakan cara penyelesaian 5W1H yang mana murid mengenal pasti alat yang mau digunakan, murid memikirkan kaedah untuk penjimatan, murid buat lakaran model dan juga murid tentukan kos. Ya, oke. Di sini mungkin ya dalam dia punya inovasi adalah membina kipas angin elektrik. Oke. Jadi di dalam analisis Cikgu Norizan mungkin sudah berbincang ataupun sudah menetapkan ciri-ciri kipas angin elektrik yang hendak dibuatkan. Maksudnya dia daripada kita semula, dia lebih kepada penjimatan elektrik. Oke. Jadi yang terakhir kita baca ini adalah daripada nama kan. Oke. Jadi ini adalah masalah sampah banyak tidak diurus dengan baik. Analisis dia punca disiplin manusia dan seterusnya kaidah pengumpulan yang digunakan adalah pemerhatian. Untuk dia punya solution kita gunakan dustbin smart system. Nah, maksudnya ini lebih kepada teknologi. Bila kita cakap smart system nih, dia lebih kepada teknologi yang menyokong kepada penyelesaian masalah. Oke. Terima kasih guru-guru semua yang sudah menjawab Google Form. Dan Google Form ini sebenarnya kami akan simpan. Kami akan simpan untuk kita buat dokumentasi untuk perkongsian seterusnya. Jadi kita teruskan sesi pada petang ini kepada kuis ataupun Kahoot sebelum kita habis ataupun sebelum kita akhiri kita punya perkongsian, kita akan mulakan kuis Kahoot kita. Jadi guru-guru semua bersedia untuk kita punya kuis yang terakhir untuk hari ini. Oke. Semua boleh start scan QR code yang ada di depan. Oke, sudah? Guru-guru sudah sedia? Scan dan juga kita akan mulai jawab. Ada 5 soalan saja untuk hari ini.
Dia lebih fokus, soalan kita kali ini lebih fokus kepada modul Easy Go kita inilah. Jadi sementara kita menunggu, sebenarnya modul Easy Go ini telah dibina bermula tahun ini, bermula tahun lalu, hasil daripada pembacaan juga daripada pengalaman kami sendiri, dari pengalaman kami untuk membina STEM inovasi murid-murid. Jadi kami harap inovasi ataupun modul ini dapat membantu banyak lagi guru-guru ataupun banyak menggalakkan minat murid-murid. Kami bagi nama dia Easy Go sebab easy, kami mau murid berasa senang untuk membina inovasi STEM ini. Jadi maksudnya bila murid-murid membina Easy Go inovasi ini, orang akan rasa senang, seterusnya orang akan lebih minatlah. Bukan untuk murid saja, tapi untuk guru-guru lah juga kan. Oke, jadi sudah ada ramai, kita mulakan kuis Kahoot kita. Oke, soalan yang pertama. Apakah nama modul yang dikongsikan pada hari ini? Senang saja nih kan? Oke, 8. Oke, 9 orang yang menjawab betul. Modul kita pada hari ini ialah modul Easy Go. Oke, kita teruskan. Oke, siapa yang paling laju jawab? DJ. Oh, tahniah DJ. Oke, apakah yang perlu dinyatakan di dalam langkah explore? Mungkin ada yang ingatkan? Apa yang tujuan dalam langkah explore ini? Apa yang kita mau cari? Maksudnya apa yang perlu kita kenal pasti di dalam langkah pertama? Analisis? Oke. 8 orang yang betul. Penyataan masalah. Ya, kita menerka dan juga kita mencari isu-isu ataupun masalah yang ada di sekeliling. Oke, soalan yang ketiga. Apakah langkah kedua dalam modul Easy Go? Asumsi, analisis, objektif, dan scientific method. Nah, ada yang jawab di chat. Mungkin dia tidak dapat ikut. Mungkin Cikgu ini kan, Cikgu Arif tidak dapat ikut Kahoot ini kan. Dia sudah bagi jawaban di chat. 6 orang yang betul. Oke, EQ, aku mungkin nih yang paling laju menjawab. Oke, soalan yang keempat. Antara berikut, manakah yang bukan kaidah saintifik? Temu bual, soal selidik, dan pemerhatian. Ataupun anggaran. Yang bukan kaidah saintifik. Oke, jadi kita tahu kan yang kaidah saintifik ini sebenarnya adalah kaidah yang kita boleh ukur. Yang kita boleh buktikan dalam bentuk nomor. Oke, betul. Oke, soalan yang terakhir. Apakah definisi akronim Y dalam modul Easy Go? Your experiment, your action, your analysis, atau your experiment and solution. Paling senang sudah ini kan? Oke, ada 6 orang yang betul. Tahniah. Jadi kita tengok siapa pemenang pada hari ini. Noris, Cikgu Noris nomor ketiga. Cikgu Jejak Pinggiran. Dan yang pertama adalah Cikgu Aku. Wah, tahniah cikgu-cikgu. Saya
dan juga rekan-rekan pembentang ataupun rekan-rekan yang berkongsi pada hari ini sangat berbesar hati atas komitmen semua guru-guru yang ada petang ini, dan semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini dapat memberi ilmu, pengetahuan, dan juga satu inspirasi baru kepada semua guru-guru yang ada pada hari ini. Jadi itu sahaja dari kami. Kalau ada yang berminat dengan modul EasyGo ataupun berminat untuk kami kongsikan, kamu boleh terus berhubung dengan kami selepas ini. Oke, itu saja dari kami. Oke, ini nomor telepon ataupun yang kamu boleh hubungi untuk siapa yang berminat untuk modul EasyGo dan juga untuk perkongsian EasyGo seterusnya. Oke. Itu kami dari tim Inspire Coaching and Training SK Tim Buaranau. Mungkin boleh ambil nomor telepon kalau ada yang berminat. Oke. Itu sahaja dari kami, rekan-rekan guru dari SK Tim Buaranau atas perkongsian. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Fazir, moderator pada hari ini. Thank you. Demikianlah perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para pembentang, Cikgu Hausen, Cikgu Izlin, dan Cikgu Jaida atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan kelak. Baiklah, untuk makluman awal para peserta, minggu hadapan siri ke-88, kita akan berpeluang untuk mengikuti CDL hands-on siri ke-88 yang bertajuk pengenalan kepada Gemini AI dalam pendidikan yang dibentangkan oleh Nadia Richard dan Jennifer Eni Ali. Sebarang pemakluman akan dikongsi melalui WhatsApp dan Telegram CDL. Guru-guru rakan pendidik, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam chat. Sebelum kita bersurai, seperti biasa, mari kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua yang ada pada Zoom petang ini untuk on kamera dan senyum. Mohon bantuan Azwani untuk ambil gambar ya. Terima kasih Azwani. Oke, kita ambil gambar dulu sekejap ya. Oke, semua bersedia? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Oke, semua sedar. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Fazir. Baiklah, sebelum bersurai, terimalah pantun dari saya. Merdu bertingkah, lunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan diminta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di sesi CDL akan datang. Selamat berehat. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye semua.